وعن عبدك وعن أهلك وعليك من استطعت أعوذك من الشر ما صنعت حولك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Senang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah izinkan kita lagi sekali untuk berada di dalam suasana ketaatan, yakni kita duduk dalam raudhah min riyadil jannah, yang mana padanya ada majlis zikrullah, yang mana tuntutan di dalam Islam, ini agama Islam, tuntutan talabul ilm, ini tuntutan yang sangat tinggi, ini fardu. Apatah lagi dalamnya itu ada perbincangan kepada asas, kepada agama, yakni usuluddin, yang mana insya-Allah kita akan mula membincangkan pada malam yang penuh barakah ni. Dan kita telah pun bermula dalam perjumpaan kita yang tahun lepas. Nah, malam ni kita teruskan perbincangan kita insya-Allah dalam kitab karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan, hafizahullah taala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, Allah tempatkan beliau dan seluruh ahli keluarga beliau di kalangan orang-orang salih dan salihah, dan dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh penuntut yang menelusuri perbahasan kajian syarahan Tuan Guru, yakni dalam kitab Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah. Ni kulit buku dia begini. Dan alhamdulillah Allah SWT takdirkan saya yang fakir ini mendapat kebenaran daripada Tuan Guru sendiri, dan beliau adalah ketua jabatan Usuluddin di Universiti Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Alhamdulillah. Dan
perbahasan ini adalah membahaskan nanti tentang ini gambar beliau. Saya buat pengenalan sikit lah ya. Alhamdulillah, yang mana beliau sendiri mengkaji syarahan sifat 20, yang mana kalau kita lihat mutakhir ini, kita akan dengar beberapa pandangan-pandangan yang mengatakan tentang keadaan kajian sifat 20 ini, kajian yang rekaan sebagai contoh, walhal ianya masyhur di Nusantara ini kawaid yang dibawakan dari Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Dan alhamdulillah Allah pilih kita jemaah sekalian, kata Nabi SAW, barang siapa yang Allah nak berikan iaitu kebaikan, may yuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman di dalam agama. Dan alhamdulillah di tangan sejauh jemaah yang mulia kaum taala, mungkin ada yang dapat dan tak dapat, dan ini boleh didapatkan di Shopee pun ada, boleh beli sendiri, boleh buat catatan sendiri. Dan saya sarankan jemaah sekalian, saya sangat sarankan ada setiap orang kitab ini dan wariskan kepada generasi anak cucu. Ini sejarah jemaah sekalian, kita akan kupas dalam perbincangan kitab ini, membincangkan dua perbahasan. Pertama, perbahasan tentang sejarah perbahasan akidah, daripada permulaan perbincangan nanti start daripada Imam Abu Hanifah lagi, karya Fiqhul Akbar, kitab besar. Dan ini adalah kajian daripada karya-karya akidah. Alhamdulillah kita ada ilmuwan ulama yang buat kajian khusus. Dan walaupun nanti perbincangannya kalau lihat nanti detail lah, cuma insyaAllah kita akan buatkan pendekatan yang insyaAllah permudahkan lah. Tapi suka saya ingatkan, apabila kita membahaskan sesuatu ilmu tu, terutamanya akidah, tauhid, kita lebih baik untuk beri perhatian sepenuhnya untuk meletakkan tauhid itu ilmu yang paling tinggi, wajib bal wajib. Bila kita berikan perhatian itu, maka Allah SWT akan tahu kita bersungguh nak kenal dia. Kita ngaji tauhid untuk apa? Untuk kenal Allah. Apa natijah bila kenal, faedah bila kenal? Kita akan dapat cintanya. Tak kenal maka tak cinta. Tahu beza dengan kenal. Mungkin tahu Farid Abu Alia, siapa? Tahulah nama. Kenal? Tak kenal, tak pernah borak lagi dengan dia, tak kenal dia macam mana lagi. Mungkin lah. Kadang tahu nama, kenal pun tidak siapa orang lagi. Kan? Kadang jumpa kat jalan, kita tak kenal, nama ke tahu. Nah, begitulah tamsilan. Jadi alhamdulillah kita akan bawa perbahasan ini daripada sejarahnya, kemudian kita lihat apa kaitan kepada sifat 20 ni. Dan alhamdulillah perbahasan yang menjadi induk pada perbahasan tauhid aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah, induk di Nusantara khususan, yakni Ummul Barahin. Dan kita akan syarahkan melalui karya Tuan Guru, yakni perbahasan tentang matan Ummul Barahin. Dan syukur alhamdulillah syarahan matan Ummul Barahin ini jemaah sekalian akan disokong juga dengan syarahan daripada ulama-ulama muktabar yang banyak kali mensyarahkan Ummul Barahin. Dipanggil hasyiah, syarahan kepada matan Imam As-Sanusi ini, yang mengasaskan kepada kedudukan sifat 20 itu. Di sini ada kata yang ura-ura, kalau perasan jemaah sekalian, kalau perasan lah, tengok dengan suasana medsos sekarang ni mudah kita dapat kata-kata setengah-setengah orang itu. Dia mengatakan bahawa kaedah sifat 20 ini kaedah yang mana kenapa hadkan 20 sifat saja. Mula dia petikai kan. Walhal Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala tidak pun mengatakan menghadkan 20 sifat, tapi dinyatakan sebahagian daripada sifat. Famimma, dan nanti kita lihat matan dia. Sebahagian daripada sifat yang sempurna itu diambil 20 daripadanya untuk dikaji. Dan sifat yang dibahaskan dalam perbahasan sifat 20 sudah pun dibahaskan sifatnya, sudah pun dibahaskan pada ulama mutabar, yakni kalangan salaf pun. Sifat-sifat yang dibawakan dan terdapat bincangan sifat 20. Tinggal lagi susunan itu diinisiatifkan.
diilhamkan oleh Allah kepada ulama Al-Imam Mustanusi rahimahullah ta'ala yang dinamakan tauhid formalistik. Ada nama dia formal. Disusun untuk apa? Memudahkan pembelajaran. Satu. Kedua, waktu itu telah bercampur aduk perbahasan tentang falsafah, tentang akidah. Mula bercampur aduk. Nanti kita akan nampaklah perjalanan itu. Alhamdulillah. Jadi Allah takdirkan juga penambahan pada sesi di sini, khidmat saya di sini. Jadi tergerak hati untuk bawa perbahasan kita ni pula yang menjadi perbahasan yang besar. Dan alhamdulillah, menurut Tuan Guru sendiri, beliau berbesar hati kepada siapa yang mengkhatamkan pengajian ini, beliau akan anugerahkan sijil penghargaan sanad ni. Jadi kalau boleh hadirlah insya-Allah. Kalau tak boleh hadir, saya ada buat live ni, boleh tengok ulangan. Kalau tak boleh nak hadir serta laki berdepan begini, maka kita boleh tengok saya ulangan. Dan alhamdulillah, dalam apa yang telah diamanahkan untuk sampaikan kajian sifat 20 ini, kalau dalam pengajian yang saya buat setiap minggu di pengajian saya lah, pusat pengajian saya terletak Warisan Roh di Merbau Sempak, setiap hari Ahad, kita dah pun bahas sampai muka surat 130 dah. Itu grup yang pertama lah, ramai alhamdulillah, dan online pun ada. Jadi beliau sangat berbesar hati agar perbahasan ini dikembangkan, kerana dianya sangat bermanfaat, sebab kita akan nampak kefahamannya lebih mendalam tentang tauhid, mas sekalian. Ia bukan perbahasan furuk dah ni, ini usul. Jadi bila kita memantapkan perbahasan usul, insya-Allah furuk, ranting-ranting akan jadi cantik. Kata Buya Hamka dalam nukilan beliau, pokok yang cantik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Pokoknya apa? Pokoknya, pokok utama, akarnya perlu dibaja dengan baik. Memang kita jaga buah, kita balut dia, tapi setakat hari ni orang tak letak baja dekat buah. Mana buah tu dia pergi kat buah, dia campak baja situ. Kalau orang buat tu nanya orang tak sekolah. Tak tahulah, kalau ada kaedah tu tak jumpa lah. Biasa kalau nak buah cantik, buah sedap, akar lah. Jadi berbalik pada amalan kita. Amalan dia buah sepatutnya pada iman. Jadi kalau amalan tu nak manis, nak lazat, nak rasa ringan, iman, bajalah iman tu dengan apa? Iman dibaja dengan kefahaman. Kita tidak cukup hanya tahu, dengar-dengar, kemudian ikut-ikut. Maka kita kaji dia, jemaah sekalian. Bagi masa, bagi perhatian. Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian, alhamdulillah. Kita dah pun mulakan pada qalam musannif. Kata penulis muka surat 6 edisi yang kedua. Di tangan tuan-tuan semua jemaah sekalian ni edisi yang kedua ni. Sudah berada di pasaran edisi pertama dan edisi kedua. Sebab edisi kedua ada kata penghantar khas. Ada di atas Datuk Dr. Afifi Al-Akiti. Baik. Dalam proses untuk keluar cetakan edisi yang ketiga. Mudah-mudahan tuan-tuan beli kemudian hadiahkan kepada anak-anak. Biar yang lain tu dia tak berapa nak faham lagi, tapi make sure dia faham akidah. Tauhid tu utama ni. Dalam bab akidah, usulnya, asasnya adalah tauhid. Baik. Tak apa, kita mula balik dari awal. Sebab kita dah boleh tengok kat skrin tu. Mana yang tak ada, kita boleh rujuk di skrin. InsyaAllah, mana yang ada kitab, boleh rujuk di kitab. Qala musannif, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Akidah adalah tumpuan utama wahyu ilahi kepada setiap nabinya. Para anbiya, para rasul, nabi dan rasul, misi utama diutuskan para nabi dan rasul itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menyampaikan akidah, yakni risalah tauhid, simpulan pegangan yang benar. Penumpuan diberikan supaya setiap umat selamat dan sejahtera dalam kehidupan mereka sepanjang zaman. Berbicara soal selamat dan sejahtera sepanjang zaman,
Apakah yang mampu menyelamatkan kita sepanjang zaman dengan pelbagai masalah pada setiap zaman? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada cobaan, fitnah. Cobaan umatku al-mal, harta. Jadi nak mendepani cobaan, fitnah ni merujuk pada cobaan. Cobaan kalau rujuk kepada suratul Anbiya ayat 25, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji manusia itu dengan bisyarri, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, fitnah. Perkataan fitnah itu digunakan. Jadi kalau rujuk pada harta tadi, baik buruk pada harta ni jelas. Pada sisi baik pun ada, pada sisi buruk pun ada. Nah, jadi penumpuan diberikan supaya setiap umat, penumpuan akidah itu diberikan supaya kita mampu menjalani setiap zaman itu ada ujian. Terutama zaman kita ni ujian harta, dan kita akan nanti sampai itu saya akan seling bagaimana ujian harta ni mampu mengganggu akidah sehingga mengambil alih kuasa Allah, sehingga manusia menyangkakan yang memberi perubahan dalam hidupnya itu adalah harta, bukannya pencipta. Dulu saya susah, sekarang saya senang. Kerana apa? Ada harta. Banyak kesan perbincangan harta ni. Tapi bila yang berakidah benar, dia akan terselamat sepanjang zaman. Sirah mencatatkan bahawa Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berada di kota Makkah. Kalau ditimbang dalam dakwah Nabi SAW dibahagi dua, berat kat Mekah 13 tahun akidah, 10 tahun seluruh syariat fiqhiyah. Walaupun ekstra 3 tahun, tapi 13 tahun itu menggambarkan perbahasan yang solid tentang akidah. Solid, mas sekalian. Jadi sirah mencatatkan bahawa Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berada di kota Makkah semata-mata bagi membentuk akidah dalam masyarakat jahiliah ketika itu. Tak ada perbincangan lain yang menyebabkan Nabi SAW itu dipulau, sehingga dihalau, sehingga diperlakukan berbagai-bagai rupa, sehingga daripada Al-Amin dipanggil Majnun. Kerana apa? Kerana nak membawa umat jahiliah waktu itu mengenal Allah. Soalan ditanya pada diri saya, kita mengenal Allah dah sampai rasa susah belum? Itu dah kena soal tu. Ke kita ambil mudah je kenal Allah? Tak apa, ngapa je lah sifat-sifat Allah tu. Slow je kat. Nabi SAW nak membawa umat kepada Allah melalui akidah itu bermandikan darah. Sebab tu dia bukan perbahasan yang boleh bermudah-mudah atau perbahasan yang berkala. Kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Tak boleh, mas sekalian. Dia kena perbahasan yang sepanjang masa, setiap nafas kita. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Olehnya demikian, akidah yang teguh dan mantap menjadi dambaan kepada setiap manusia yang bergelar dirinya sebagai mukmin kepada Allah SWT. Amalan yang mantap itu bermula daripada akidah yang mantap. Akidah yang teguh itu menjadi dambaan semua orang Islam sebenarnya. Dalam kata lain, kalau kena masalah, saya lemah, saya ni tak kuat, saya itu, saya ini. Ramai orang kata begitu. Dan semua nak, kalau dapat boleh kita nak akidah yang tegak, teguh. Apa kesan orang yang punya akidah yang teguh? Selamat dia, sejahtera dia. Orang yang mempunyai akidah yang teguh, dia akan mendapat keselamatan dan kesejahteraan walaupun dikelilingi dengan berbagai cobaan dan ujian. Wallahi jemaah sekalian. Dan memang iman itu terjemahannya ujian. Amalan terjemahan pada suruhan. Terjemahan iman
diterjemahkan pada ujian. Ujian yang padanya ada dua keadaan, baik dan buruk. Dua-dua ujian. Kalau dalam Quran dinamakan ujian dengan kalimah walana beluannakum. Macam tadi, walana belukum. Ujian. Jadi jangan salah kita letak ujian hanya pada susah aja. Sabarlah, susah ni. Jarang kita dengar bila orang dapat nikmat dunia, dapat duit banyak, tambah pangkat, naik pangkat, dapat anak, dapat isteri, dapat semua nikmat, kita pun jawab. Kita pun tanya, sabarlah, ujian ni. Sabar juga. Sabar dengan nikmat agar tidak guna pada maksiat, pun sabar juga. Sabar dengan nikmat agar tidak lalai dia daripada untuk taat pada Allah, sabar juga. Sabar dengan musibah yang menimpa, sabar juga. Malah pada nikmat lebih dahsyat, kerana Allah telah nyatakan kebanyakan yang gagal dalam kenikmatan. Dan surah At-Taha ayat 131 boleh rujuk tafsir Ibn Katsir, dan padanya ada syarahan tentang surah Al-Hijr ayat 87-88, jelas menyatakan Allah bagi tahu ramai yang gagal dengan nikmat senang, dengan ujian senang. Ujian senang, ujian susah mungkin kita sebut Allah. Tak payah jauh mas sekalian. Kalau sakit, kaki saya ni bulan 1, bulan 12 Allah uji sakit. Sekarang Allah uji sihat ni. Sakit tisu koyak kat tumit, udah berjalan menyerit seminggu jugalah. Orang kata, ustaz gaut ke? Tengok muka saya ada gaut ke? Contoh, biasalah jalan menyerit kan. Pergi jumpa doktor, kata kawan saya Dr. Zainal, dia kata dia tisu koyak ustaz, ambil masa ni. Allah, saya pun apalah bahagian ni. Tapi memang waktu itu Allah angkat sikit, Allah, jangan cuma. Tapi bila dah sihat, laju je lah. Nak gimana? Makan mana tak? Nampak? Ini payah tu. Tapi bila dah sihat, kita pun ingat balik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Allah, Alhamdulillah. Kalau sakit memang senang. Kadang-kadang sebut Allah, laju lagi, Allah, 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 Allah. Laju sebut. Sebab tengah sakit, tengah sihat, ramai yang lalai. Melainkan yang mempunyai akidah yang mantap. Sebab tu ni dambaan. Dan kita kena harapkan jemaah di akhir zaman ni memantapkan akidah, misi utama, kerana macam-macam kebimbangan, kerisauan digembar-gemburkan akhir zaman ni. Hanya yang berakidah jelas, yang benar, yang tepat, dia akan terselamat daripada segala kemelut kerisauan akhir zaman. Dan akidah adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. Akidah adalah kunci kebahagiaan seseorang hamba Allah SWT di dunia dan di akhirat. Ini kunci ni mas sekalian. Tak ada cara lain. Tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas. 3 keadaan. Benar, tepat dan jelas. Diulang. Benar, tepat dan jelas. Ini di garis pandukan oleh Tuan Guru sini. Benar satu, tepat satu, jelas satu. Kita dah ada akidah yang benar. Baik. Akidah yang benar pada Allah. Tepat. Kadang-kadang tak tepat, sama-sama. Bila tak tepat, pasti tak jelas. Tu datang perbahasan syirik tu. Syirik khafi. Tugas kita bila dah dapat iman, wajib menjaganya. Menjaga iman satu kewajipan. Malah Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata apa? Mafhum hadis, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Kita sangka kita dah mengucap selesai dah. Nabi kata jaddidu imanakum. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbarui iman kami? Min aksiru, kata Nabi, min aksiru min qawli la ilaha illallah. Kita buat tahlil kan, tahlilan. Ia merujuk pada hati, walaupun pada lisan terjemahan la ilaha illallah, tapi ianya adalah pada hati. Orang yang menghayati kalimatut thayyibah, pasti dia akan merasai kebahagiaan, pasti. Kerana ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kebahagiaan, ketenangan bukan berada dalam keadaan tiada ujian atau cabaran. Ingat, Nabi SAW di tengah-tengah cabaran.
Kesimpulan tu kata kait ni mengajar Syama'il Muhammadiyah dan padanya mesti akidah. Ada komplimen tu. Cantik dah, alhamdulillah. Jadi kalau kita boleh simpulkan Nabi SAW ni, hidup Nabi suasana apa? Cabaran, tekanan. Cabaran, tekanan. Tapi Nabi tidak tercabar, tapi Nabi tidak tertekan. Malah tekanan yang dihadapi oleh Nabi SAW, cabaran yang dilalui oleh Nabi SAW membawakan lonjakan yang lebih besar. Sehingga hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan Islam terus berkembang. Ini bukti iman. Orang yang punya iman, dia tidak gentar dengan cabaran dan ujian. Malah ketika diuji, kalau lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ditekan, disusahkan, dipayahkan, disekat itu, disekat ini. Kita hari ini dengar tentang boikot, tapi Nabi diboikot. Nabi diboikot. Kita belum rasa lagi diboikot. Kita memboikot. Nabi diboikot. Macam mana ni? Susah Nabi. Sebab tu kadang-kadang nak ngaku susah kita ni malu. Cara nak selesaikan masalah susah hati, susah dengan dunia ni, kita ingat kisah Nabi SAW. Allah, Nabi susah lagi. Tapi adakah Nabi sentiasa sedih dia? Tak ada. Dan kita dah baca kan Syama'il Muhammadiyah, bab maja'a fi duhaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab ketawa Nabi SAW. Nabi dilarang untuk bersedih hal dunia. Ada hadis, kita rujuk buka balik buat murajaah. Apa yang Nabi sedih? Tentang keadaan akhirat para umatnya. Nabi tak nangis pasal hal dunia. Nabi semangat, malah para sahabat tidak lemah semangat pun. Tak ada pun dengan kadang kita ni, ialah kita apa ada, nak perang Badar Kubra, kita pun apa ada. Nabi tak pernah memberikan satu tanggapan dan keadaan yang membimbangkan dengan keadaan ketiadaan benda dunia. Malah sahabat jadi lagi semangat bila tak ada benda. Luar biasa kan? Itu orang beriman. Sebab tu kebahagiaan. Mana kunci orang beriman ni? Akidah. Ada orang kata nak bahagia baca Quran. Ya, baca Quran tu rukun iman, akidah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqin, takwa. Siapa orang bertakwa? Orang beriman kepada Allah. Orang takwa hanya menjaga iman dia. Itu akidah je mas sekalian. Dan dia akan dicabut keraguan. Orang bahagia, orang tiada keraguan. Kita boleh buat terjemahan begitu. Zalikal kitabul la raiba fi. Dalam hatinya dia yakin Allah Maha Kaya. Selagi mana aku bertuhankan Allah yang Maha Kaya, aku tidak gentar dengan kemiskinan di muka bumi ini, kerana aku bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Sedangkan bermajikankan orang yang berharta pun dijaganya. Orang berharta ada duit, berapa gaji? Ambil. Berapa? Bayar. Ini kan kita bertuhankan Allah yang Maha Kaya. Tapi barang kemungkinan pada hatinya ada keraguan pada yang Maha Esa. Itu je soalan dia. Ya, kalau kita yakin, ud'uni astajib lakum. Doa. Sebab tu kebahagiaan tu, ni kata kunci ni. Kadang-kadang orang macam nak akidah bahagia. Dalam kajian, insya-Allah saya tengah siapkan ini. Allah takdirkan saya belajar ni kuliah master saya ni. Tak adalah boleh mengajar kitab ni. Dapat izin daripada guru saya. Ni SEM 1 saya sekarang SEM 3. Bila tengah final exam. SEM 4 nanti, tajuk tesis yang dibuat, peranan akidah di dalam mendepani tekanan hidup bersandarkan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tajuk itu diterima sebulat suara majlis senat. Tak ada kena ubah, kena edit, tak ada. Rupanya kata tuan guru Dr. Nik Syukri ni, orang kata beliau, tajuk ni tajuk memang saya pun nak buat. Tapi saya nak buat sifat ma'ani. Ini kita belajar sifat ma'ani. Terjemahan di dalam kehidupan. Dan tiada lagi rupanya kajian tentang tekanan-tekanan ni mas sekalian. Kebanyakannya ada buat kajian tetapi
pandangan dari sudut agama macam mana, pandangan ataupun menghuraikan dari sudut agama macam mana. Tapi kita kaji akidah ni, peranan dia macam mana. Tu maksud dia. Sebab di sini ada tulis akidah adalah kunci. Ada orang fikir, mana akidah? Saya beriman tapi kenapa saya sedih? Kenapa saya takut? Kenapa saya itu? Kenapa saya ini? Bermaksud bersalahan dengan peranan akidah. Peranan akidah menghilangkan segala resah. Ala bizikrillah itu dalilnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Maka kalau kita tak capai maksud itu, bahasa Jawa kata something wrong somewhere. Itu sajalah. Ada something yang tak kena. Kat mana application yang tak kena? Mungkin kepahaman kita, kedudukan, kat mana pandangan banyak. Itu kita kaji. Baik. Tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, akidah yang tidak benar, Allah tak terima amalan. Jadi cuba lihat, agak-agak iblis diserang kat mana? Dia nak kacau amalan furuk. Dah. Dia kacau amalan yang boleh hancurkan semuanya. Dia tembaklah akar terus. Pokok rimbun, geram. Dia tengok jiran tu geram, rambutan merah, bagi dak katanya. Geram betul. Ada nak dituba, tuba tu kalau sungai. Ada nak diracun satu-satu buah. Lambat. Dia pergi kat situ, dia siram racun kat akar. Mati tu pokok. Wah, dia. Kan? Isyak. Kita bagi lalu azan. Kau belum pergi? Maksud dah?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Khair, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Baik. Ilmu akidah Islamiyah merupakan, bila sebut tentang kedudukan, yakni ilmu akidah Islamiyah merupakan ilmu yang amat penting berbanding ilmu-ilmu Islam yang lain. Kalau dibuat kedudukan dan perbandingan, ia adalah ilmu yang paling penting. Ia membincangkan prinsip asas secara menyeluruh ke arah mengenal Allah serta sifat-sifatnya, Nabi, Rasul dan tempat kembali segala makhluk setelah mati. Bagi memenuhi kepentingan tersebut, para ulama sepanjang zaman turut menampilkan karya masing-masing dalam pelbagai bentuk keperluan seperti kitab, bait, syair, buku dan sebagainya. Jadi nak mencapai maksud kepada untuk menyampaikan kedudukan ilmu akidah Islamiyah yang membincangkan tentang yang utama, yakni ke arah mengenal Allah serta sifatnya, para nabi dan rasul dan tempat kembali segala makhluk setelah mati, yakni yaumul akhirah. Maka para ulama sepanjang zaman menampilkan karya masing-masing dalam pelbagai bentuk keperluan serta kitab, bait, syair dan buku dan sebagainya. Dalam kajian kita ni mas sekalian, alhamdulillah, satu kelebihan kerana dalam perbahasan akidah kita bukan sekadar membaca kitab syarahan, yakni Ummul Barahin, namun kita juga melihat karya-karya akidah yang lain, susunan-susunan karya-karya akidah. Dan kerana ini hasil daripada perbahasan karya-karya akidah. Baik. Dan kini umat Islam terdedah kepada pelbagai cabaran fahaman luaran dan dalaman yang menguji akidah mereka. Dan bagaimana tadi serangan yang dilakukan oleh musuh Islam yang diketahui oleh iblis laknatullah alaih adalah dengan serangan bagaimana? Serangan yang boleh merosakkan seluruh amalan yang ada. Kena ingat maksudnya itu, dia akan menyerang satu amalan yang boleh merosakkan seluruh amalan yang ada, iaitu amalan untuk kita mengenal Allah. Ini akidah. Akan serang gitu ya. Dianggap mudah. Akidah diambil mudah. Apatah lagi akhir zaman ni, kalau kita lihat dalam kajian yang lain, kajian isu-isu contemporary akidah, isu-isu contemporary, banyak wujudnya mutakhir ini fahaman-fahaman ajaran-ajaran sesat. Masya Allah, subhanallah. Antaranya halus yang masuk, yang dianggap sebagai tiada apa-apa pun, hanya pendapat saja, walhal yang mengganggu kepercayaan kita, itu dinamakan Islam liberal. Dipanggil New Mu'tazilah. Semua kan akidah Islam liberal. Jangan terikat dengan ijtihad, jangan terikat dengan ayat Quran semata-mata. Pandangan ulama kita pun boleh sendiri dan boleh tolak sendiri. Main gitu. Sekularisme, memisahkan agama dan kehidupan. Pluralisme, ini semua pemikiran-pemikiran yang menjalar masuk di dalam umat Islam akhir zaman. Kalau kita tak benar-benar mantapkan kefahaman tentang akidah, maka pincanglah ia. Belum lagi perbahasan tentang mujassimah, menjisimkan Allah, tasbih, ini menyamakan. Belum lagi cerita tentang golongan-golongan yang
menolak sifat Allah, Mu'tazilah. Itu ni apa nama liberal tadi dah, Neo Mu'tazilah. Jadi umat Islam perlu kembali kepada akidah keimanan kerana ia merupakan jalan tunggal. Digunakan ayat di sini, jalan tunggal bagi mendekat diri kepada Allah yang Maha Esa. Mereka perlu membersihkan daripada segala kekeliruan menerusi mengenal Allah SWT serta sifatnya kerana ia merupakan bahagian terpenting dalam pembinaan iman berasaskan syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mereka perlu berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Esa menerusi bukti-bukti dan hujah yang nyata, terang, tepat, jelas serta berpaksikan Al-Quran dan hadis berasaskan keterangan para ulama muktabar. InsyaAllah jemaah sekalian, ini intipati kata-kata qala musannif Tuan Guru sendiri, apa poin penting dalam karya beliau ini. Dan kita akan sambung lagi perbahasan, masih lagi kita pada awalan, ini permulaan pada perbahasan kata-kata penulis, ini pengarang Tuan Guru sendiri. Wallahualam. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang. Itu saja. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, kata-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. الإنسان في خسر الذين آمنوا تواصوا بالحق والله أعلم بالصواب.